Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insya-Allah hari ni semua kita akan sambung ataupun kita akan belajar mata pelajaran sains tahun 1. Insya-Allah kita akan ulang kaji balik daripada bab 1 sehinggalah bab ke-5 tentang haiwan yang kita dah belajar. Baik, maknanya hari ni kita akan tengok dulu bab 1. Okey, anak-anak semua buka muka surat 1, iaitu apa? Hari ini kita nak belajar tentang kemahiran saintifik. Ni, kita nak belajar tentang kemahiran saintifik. Baik, kemahiran saintifik ni ada dua bahagian, ada dua jenis kemahiran saintifik. Yang pertama adalah kemahiran proses sains. Ini yang pertama adalah kemahiran proses sains. Yang kedua adalah kemahiran manipulatif. Jadi hari ini kita akan tengok kemahiran proses sains sahaja. Kita nak tengok yang ini sahaja dulu. Okey. Boleh anak-anak semua? Kita nak tengok kemahiran proses sains, iaitu ada dua. Apa dia? Yang pertama memerhati, yang kedua berkomunikasi. Baik. Sekarang anak-anak semua tengok pada muka surat 2. Pada muka surat 2 kita akan belajar tentang kemahiran proses sains memerhati. Okey, memerhati. Jadi manusia ini ada satu kebolehan proses sains, ada satu kemahiran proses sains yang dinamakan memerhati. Macam mana manusia membuat pemerhatian? Macam mana kita semua nak memerhati? Melalui 5 deria. 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Yang pertama deria sentuhan. Baik, kalau anak-anak semua ingat lagi, deria sentuhan ni dekat mana? Deria sentuhan ni adalah pada kulit. Contohnya, okey, dekat cikgu ni ada satu air teh ais. Dalam ni ada air batu. Bila kita pegang dengan tangan, kita tahu air ni sejuk. Kita pegang, kita boleh tahu sejuk. Ataupun cikgu ambil, okey, satu ni pembaris. Cikgu pegang hujung pembaris ni, tajam. Tajam. Jadi dengan sentuhan ni kita boleh tahu sesuatu itu keras, lembut, ataupun sejuk, panas, tajam, tumpul. Semua dengan deria sentuhan yang ada pada kulit. Yang kedua, deria penglihatan. Okey, deria penglihatan. Deria penglihatan ada pada mata. Contohnya, cikgu ambil pen ni. Jadi dengan menggunakan mata kita boleh nampak pen ini berwarna merah. Berwarna merah. Kita boleh membezakan warna. Lagi kita boleh tentukan bentuk. Contoh, cikgu ambil ni. Cikgu pun lukis macam ni. Dengan menggunakan mata, kamu boleh tengok gambar ni. Kamu tengok gambar ni, ini adalah bentuk segi empat. Segi empat tepat ataupun segi empat sama. Ataupun kamu tengok bentuk ni. Ini bentuk 3 segi. Ataupun bentuk ni, ini bentuk bulat. Ataupun kamu boleh tengok bila cikgu lukis macam ni, cikgu lukis rama-rama. Nampak tu? Okey, nampak? Jadi dengan menggunakan deria penglihatan, kita boleh tengok bentuk, kita boleh tengok warna. Baik, tengok balik sini, kita akan belajar tentang kemahiran proses sains. Yang ketiga, deria bau. Deria bau ni ada dekat mana? Ada dekat hidung manusia.
Baik, dengan deria bau kita boleh tahu sama ada sesuatu benda itu berbau wangi, busuk. Contohnya kan, bila cikgu goreng ayam, cikgu goreng ayam, kamu pun boleh bau. Dan kamu tahu cikgu tengah goreng ayam sebab melalui bau sahaja. Ataupun cikgu ambil bunga, kamu cium bau apa? Bau wangi. Jadi itulah pemerhatian kita. Bunga ini berbau wangi. Itu pemerhatian kita. Yang ketiga, deria rasa. Baik, deria rasa ni deria rasa apa? Dengan apa? Dengan lidah. Dekat lidah kita ni ada deria rasa. Cikgu ambil contoh. Cikgu minum air teh ais. Cikgu minum. Manisnya. Jadi pemerhatian cikgu apa? Air teh ais tadi berasa manis. Manis itu adalah deria rasa. Yang ketiga, yang terakhir, yang kelima ialah deria pendengaran. Cikgu dah pernah buat dalam kelas. Apabila kamu tutup mata, kemudian cikgu bagi kamu dengar bunyi haiwan, kamu walaupun tak tengok, tapi kamu boleh tahu itu haiwan apa. Contohnya bunyi miau, miau. Kamu pun tahu itu adalah bunyi kucing, walaupun kamu tak nampak pun ada kucing. Betul tak? Okey, baik. Jadi itu adalah kemahiran proses sains yang pertama, iaitu memerhati. Baik, sekarang kita tengok kemahiran proses sains yang kedua. Apa dia? Berkomunikasi. Baik, untuk berkomunikasi, kamu tengok pada muka surat 4. Tengok pada muka surat 4. Baik. Tengok dia kata apa? Komunikasi tu apa? Berkomunikasi ialah cara kita menyampaikan maklumat kepada orang lain. Tengok ni dalam buku, dia kata apa? Berkomunikasi ialah cara kita menyampaikan maklumat kepada orang lain. Lepas tu dia kata apa bawah tu? Mari kita lihat cara Alia berkomunikasi dengan rakannya tentang seekor kumbang kura-kura. Kumbang kura-kura tu nampak tu, kumbang warna hitam merah tu. Baik. Yang pertama melalui lisan. Yang pertama melalui lisan. Lisan ni maksudnya apa? Bercakap. Lisan ni kita guna perkataan, kita guna mulut kita untuk bercakap. Itu adalah berkomunikasi yang pertama. Jadi kita Lisa tadi, Alia tadi dia bagi tahu kawan dia, kumbang kura-kura ni berwarna hitam dan juga berwarna merah. Dengan hanya menggunakan kata-kata, dengan hanya bercakap, dia telah sampaikan maklumat tentang kumbang kura-kura tadi kepada kawan dia, iaitu siapa kawan dia tu? Lisa, katakanlah Lisa. Yang kedua adalah melalui lakaran. Contohnya cikgu nak bagi tahu kamu ni, cikgu jumpa ada satu binatang namanya kumbang kura-kura. Jadi cikgu cakap kamu tak faham, jadi cikgu pun lukis. Cikgu lukis. Lepas tu cikgu warna. Cikgu warna. Lepas tu kamu tengok, macam inilah yang dikatakan sebagai apa? Kumbang kura-kura. Ini namanya lakaran. Apa itu lakaran? Lakaran ialah lukisan. Baik. Boleh? Lakaran adalah lukisan. Jadi dengan menggunakan lakaran, kita boleh menyampaikan maklumat kepada orang. Contohnya tadi macam ni, cikgu lukis. Cikgu nak bagi tahu kamu,
kumbang kura-kura ni berwarna merah. Baik, dengan menggunakan lakaran ini, kita boleh menyampaikan maklumat. Cikgu nak bagi tahu kamu apa tadi? Kumbang kura-kura ni berwarna merah dan juga hitam. Jadi dengan lakaran ini, cikgu boleh bagi tahu kamu apa maklumat tentang kumbang kura-kura ni, dan kamu boleh faham apa yang cikgu nak bagi tahu tentang kumbang kura-kura ni. Jadi itulah yang dinamakan sebagai cara berkomunikasi dengan lakaran. Yang ketiga adalah tulisan. Tulisan. Tadi lisan, ini tulisan. Lisan ni cakap. Lisan ni cakap. Tulisan ini adalah menulis. Contohnya cikgu nak bagi tahu kamu, kumbang kura-kura ni berwarna merah dan hitam. Jadi cikgu ambil pen ataupun pensel, cikgu tulis kumbang. Cantik tulisan cikgu. Kumbang kura-kura berwarna hitam dan merah. Jadi kamu pun bacalah surat yang cikgu tulis ni. Kumbang kura-kura berwarna hitam dan merah. Kamu baca. Bila kamu baca surat yang cikgu bagi ni, surat ni yang cikgu bagi ni, apabila kamu baca, maka kamu dapat tahu bahawa kumbang kura-kura itu memang warna merah dan juga hitam. Jadi itulah dia 3 cara berkomunikasi. Yang pertama lisan, yang kedua lakaran, yang ketiga tulisan. Baik. Jadi itu sahaja pelajaran kita hari ini. Apa dia? Yang pertama kita belajar tentang kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik ada 2, iaitu kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif. Jadi hari ini kita belajar tentang kemahiran proses sains sahaja. Okey, kemahiran proses sains. Dan kemahiran proses sains ni pula ada dua. Apa dia? Kemahiran proses sains ada 2. Yang pertama kemahiran memerhati, yang kedua kemahiran berkomunikasi. Jadi manusia macam mana dia membuat pemerhatian? Macam mana manusia memerhati? Melalui 5 deria. Yang pertama deria sentuhan, yang kedua deria penglihatan, yang ketiga deria bau, yang keempat deria rasa, dan yang kelima deria pendengaran. Dan kemahiran proses sains yang kedua ialah berkomunikasi. Apa tadi berkomunikasi? Cara kita menyampaikan maklumat kepada orang lain. Macam mana kita nak bagi tahu orang lain tentang sesuatu perkara? Ada 3 cara, iaitu yang pertama menggunakan lisan. Lisan tu apa? Bercakap. Kita cakap dengan mulut kita. Yang kedua lakaran. Apa tadi lakaran? Lukisan. Kita lukis apa yang kita nak bagi tahu dekat orang. Dan yang ketiga ialah tulisan. Ingat tadi cikgu ada tulis surat bawah ni apa tadi? Kumbang kura-kura berwarna merah dan juga hitam. Jadi surat inilah yang dikatakan sebagai cara berkomunikasi menggunakan tulisan. Okey, faham anak-anak semua? Okey, jadi hari ini itu sahaja pembelajaran kita. Kita ulang kaji. Baik, nanti esok kita akan sambung lagi pada kemahiran manipulatif. Baik.
Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.